Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kana sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu betul. 177. Kau mabuk. Bagi apa? Terdapat banyak. Qala mu'alif kan sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak lagi hikayat seperti ini yang berlaku kepada ahli sufi, mana orang yang mengikut akan perjalanan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil sufiyah. Apa dia? Sesiapa yang masih belum sampai kepada martabat ini, hendaklah ia mendengar nasihat pada setiap masa dan keadaan sekalipun daripada orang yang lebih rendah kedudukan daripadanya. Ini kerana pada hakikatnya tiada yang lebih rendah daripada seorang itu, kerana kesudahan seorang itu tidak diketahui keadaannya. Bahasa kita sendiri pun tidak boleh mengukur orang itu tinggi rendah, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kedudukan akhir dia. Ya, dia. Sebab kalau hari ini dia hebat, tapi akhir umur dia, ujung keluar umur dia sebaliknya, wala'ayazubillah. Ya, Bal'am ba'ura boleh terbang atas udara. Mengajar 10,000 botol dakwat habis kalau mencatat ilmu dia. Sekali mengajar kuliah, ramai tak ramai orang. Ya, bukan dia saja berterbang atas udara, anak murid berterbang atas udara, tapi mati dia kufur, wala'ayazubillah. Ya, sebab tu kena jaga. Oleh kerana tu kita tidak boleh merasakan besar diri atau merasa hebat, sedangkan kita sendiri tak tahu akhir umur kita macam mana rupa dia. Ya, sedangkan dalam hadis dikata al-ibra bil khawatim, kiraan manusia itu di akhir umur. Ya, ujung umur tu dikira. Maka oleh kerana tu hendaklah kita sentiasa setiap saat menambahkan perhatian murakabah kita supaya mudah-mudahan akhir umur dengan baik. Kemudian orang yang tidak bersikap seperti mana sikap yang telah kita sebutkan, sentiasa dia berhati-hati, ya, dan berjaga-jaga dan menerima nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ni adalah menerima nasihat. Jangan makna kita tak terima nasihat. Orang tak terima nasihat, orang takabur. Ya. Ulama besar, satu wali besar, bila orang nasihat dia, alhamdulillah, dia kata mujur ada orang nasihatkan saja. Ni kita bernasihat buat melenting, dia dikatak pisang. Dia sikit-sikit melenting. Jangan melenting tu sifat nafsu yang tak baik. Orang yang baik orang tawaduk. Bila orang nasihat kita terima kasih. Ya. Yang melenting tu nafsu, jangan ikut rosak kita. Oleh orang yang tidak bersikap seperti mana sikap yang telah disebutkan, tidak akan merasa gembira sedikit pun apabila dia beri peringatan, kerana melihat dirinya mempunyai hak dan kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain. Ya, siapa yang merasakan diri dia hebat daripada orang lain, habis nanti dia akan jadi insan yang rosak. Ya, dia rasa besar diri dia habis. Sebab orang yang membesarkan diri, dia tempat dia dalam syurga tak ada kan. Tak ada tempat. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, syurga itu kami sediakan bagi orang yang dalam hati dia tidak berkendak membesarkan akan diri. Terus besarkan diri, kendak tu pun tak ada dia buang, dan tidak berkendaki membuat fasad, kemungkaran dan pendosaan atas dunia itu. Itu sifat ahli syurga. Bagaimana kalau ada sifat tu sifat ahli neraka, membesarkan diri. Sebab tu kita kalau melihat, kita tengok orang tua, kita kena rasa orang tua tu lebih baik daripada kita. Sebab dia umur dia banyak, mungkin ibadat dia lebih banyak, kena letak macam tu. Kalau tengok budak-budak nakal macam mana pun, dia belum sampai umur nakal pun, kita kena rasa dia lebih baik daripada kita. Sebab dia kalau mati tu dia direct syurga, sebab dia belum balik lagi internet. Jadi maknanya jangan beri ruang diri kita memandang haibat kita, dan kita merendahkan orang lain. Jangan tu. Tidak akan merasa kegembiraan tu, ya. Oleh orang yang merasa kedudukan dia lebih tinggi daripada orang lain. Ini tidak memungkinkan untuk dia menerima nasihat daripada orang yang sama kedudukan dengannya. Kan biasa keluar kan, orang nasihat kita dengan ikhlas, dia kata, kau siapa? Kalau tanya kau siapa nasihat aku, itu syaitan. Ya, untuk panggil setan. Kalau orang nasihat kita, kita kata kau siapa nasihat aku, itu syaitan. Ya, patutnya bernasihat kita kata alhamdulillah, syukur, terima kasih Tuhan nasihatkan saya. Kena begitu. Ya, kita padamkan down ke dia tu. Jangan bagi dia naik tadi. Sebab yang besarkan diri itu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba dia enggan wastakbar, dia rasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam.
Apatah lagi daripada orang yang lebih rendah kedudukan padanya, ya, dia takkan terima. Sebab tu Sayyidina Ali kata, unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qad. Unzur, perhati oleh kamu, ma qal, apa perkataan yang orang tu keluar kat kita ni, perhati. Maksudnya apa? Kalau baik, terima lah. Wa la tanzur ila man qal, jangan pandang siapa yang bercakap. Ya, percakapan dia betul, nasihat dia baik, tapi keluar daripada orang biasa je, maka dia tak terima sebab kau siapa, tu tak boleh, tak betul. Sebaliknya kita kena tengok apa dia bercakap. Kalau dia nasihat tu betul, okey, kita terima walaupun dia orang bawahan. Ya, sebaliknya kalau dia orang atasan pun, kalau cakap tak betul, tak wajib kita terima, wajib kita tolak. Ya, itu maksud dia. Menerima kebenaran adalah fardu ain, menjadi kewajipan bagi setiap insan. Ya, ad-dinu nasihat. Apa makna nasihat? Nasihat apa makna dengan iradatul khair li ghair, itu makna nasihat. Iradatul khair, kita nakkan kebajikan tu ada pada sahabat kita, bagi orang lain. Sebab tu kita beri nasihat supaya dapat kebajikan. Kalau dia tak nak, dia diam ni, rasa dia dia jangan. Sebab tu kita kena ada dua sifat yang baik, menerima nasihat dan memberi nasihat. Saling nasihat menasihati, itu maknanya konsep dalam Islam. Apatah lagi daripada orang yang lebih rendah kedudukan pada pandangan dia, dia pandang orang tu rendah, itu salah. Di satu lagi, sebab kita mengukur orang, jangan ukur dengan pandangan umum, kita kena ukur orang dengan pandangan Allah Ta'ala, dengan Quran. Siapa dia orang yang kita angkat tinggi? Orang yang diangkat tinggi oleh Allah. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah, bukan di sisi orang, ialah orang yang paling tinggi darajat takwa dia. Tak kiralah dia, maknanya walaupun abdun habasyiyun, hamba kulit hitam. Nabi kata, wa in ta'amara alaikum abdun habasyiyun, dalam hadis, walaupun yang mengepala kamu, ketua kamu tu orang Habasyi, kulit hitam, ya, kemudian pula dia punya kepala macam buah kana, macam kana. Betul, tengok Habasyi dengan kepala dia lonjong. Tak apalah, berjendul ke apa dia, tapi hitam dia, tapi dia tetap maknanya istiqamah dalam menjejaki jejak jalan Rasulullah SAW. Dia tinggi martabat, kita kena ikut dia. Ya, ni kalau hujung dia boleh gantung baju tu, melengkung tu, putih melepak, perangai macam syaitan, tak wajib kita ikut. Kita tak boleh taat, ya, pada orang yang tak betul, maksud dia. Wala tuti' minhum asiman au kafura. Ya, kalau kita bacakan satu dahar. Wala tuti', jangan kamu beri ketaatan, ya, asiman, orang melakukan dosa, wala kafura, dan orang yang kufur. Tak ada ketaatan pada maksiat, la ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak ada taat pada manusia bila dia derhaka perintah Tuhan. Jadi ukuran kita bukan ukuran jasad, rupa, paras, warna kulit, keturunan, harta benda, itu bukan ukuran. Ukuran kita takwa Allah. Siapa bertakwa, tak kira dia kulit hitam, kulit putih, apa jenis bangsa, maka orang tertinggi di sisi Allah. Kita respect dia sebab apa? Dia diberikan kemuliaan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu ukuran yang sebenar. Sesungguhnya orang yang tawaduk itu sentiasa bersedia menerima kebenaran. Itu sifat orang tawaduk. Siapa saja makna nasihat dia akan terima. Dia bersiapa saja, kerana orang yang menolak kebenaran adalah orang yang takabur. Ya, apa ta'rif dia? Sabda Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Itu ta'rif takabur. Al-kibru, sifat takabur ni ialah apa? Menolak kebenaran. Benda tu benar, sabit dengan nas Quran, dengan nas hadis yang sahih, dia tak nak pakai juga. Itu takabur, ya. Dan menghina orang lain walaupun tak lepas pada mulut, perasaan hati dia. Dia rasa dia lebih hebat, mana orang lain hina. Tu kata saya besar, tak, dia rasa orang lain tu rendah je, atau dia rasa dia hebat je, maknanya dia menghina orang lain. Itu takrif tentang ni. Jangan rasa kita lebih pada orang, walaupun macam mana hebat pun Zaidah, kita kena rasa kita lebih bawah. Itu disuruh oleh syarak, supaya jangan wujud sifat takabur dalam hati dia, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada si fulan. Habis jatuh tadi. Tuhan tak nak. Sangat sifat yang dibenci oleh Allah ialah membesarkan akan diri. Maka lahir pada lisan dia ataupun perangai dia, dia tak menerima kebenaran dan nasihat. Ada satu tuan guru besar di Fatani, tempat saya mengaji dulu tuan, ulama besar tu, wali besar, karamat dia banyak. Satu ketiga ada orang kampung hantar surat layang. Tahu dah kan surat melayang ni lain bunyi kan? Komen gini. Dia ambil surat tu,
dia bacakan di halayak ramai. Dia buat kuliah orang ramai tu, ni ada orang hantar surat kat saya, tuan-tuan, dia nasihat saya gini, alhamdulillah, dia kata, syukur, dia kata, kalau ada apa-apa silap tolong tegur ya, dia kata. Tu orang yang lantan. Kalau kita orang takut macam kau nak tegur aku, kau siapa? Masuk tong sampah. Itu hati takabur ni. Tak murka sangat orang yang ada takabur dalam kalbi dia. Besok di akhirat kalau dia tak bertobat, kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau dia mati tanpa taubat, ya ta'ahul ahlul mahsyar. Dan Allah jadikan dia asghar minan namal. Tuhan jadikan dia lebih kecil daripada semut, kemudian melacak akan dia semua penghuni padang mahsyar. Tuan-tuan pergi haji, pergi umrah kan, tengok macam mana orang ketiga di Marmah. Tu Marmah, ya, tempat jamarat, tempat jamratul ula, Ustaz dan Aqabah kan, kita melontar tu. Kalau takdir dijatuh je orang langgar macam tu. Maka habislah jawab tu. Dapat orang Turki kalau datang, dia berganding tangan, serbu. Jatuh je kita, dia serbu, pakai kena lacak. Besok dia bersedia, dah terlepak 3-4 orang. Dia ada masa dia betulkan balik kan. Dia stop, dia buat terus apa nama tu, JCB, dia tolak denten terus betulkan balik batu. Kadang 4-5 nawan tergolek, dah mati kan. Itu baru lacak berapa orang. Bayangkan kalau daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta trilion manusia pun tak tahu, pergi lacak dia. Bukan saya semacam ni pun saya boleh mati teruk tuan. Kalau asghar minan naman, lebih kecil daripada semut macam mana tuan? Memang terhina betul. Sebab apa? Menunjukkan Allah Ta'ala murka sangat insan apabila dalam kalbi dia ada sifat takabur. Itu maknanya. Ya. Itu di antara apa? Pesanan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tawadhu. Man takabbara wada'ahu Allah wa man wada'a man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Dan sebaliknya kalau ditakabur, Tuhan jatuhkan. Kemudian barang siapa bersifat dengan tawaduk, yakni maka darajatnya akan terangkat seperti mana sabda Rasulullah SAW, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tiadalah Allah Ta'ala menambah kepada seorang hamba itu disebabkan sifat pemaafnya, melainkan kemuliaan. Mana orang yang mulia, orang sentiasa membuka pintu kemaafan. Banyak mana orang silap dia, tak apalah, saya maafkan. Tu orang cukup Allah Ta'ala kasih. Ya. Yang tak kasih sebaliknya, sikit salah tak ada, saya nak bawa mahkamah qadi Rabbul Jalil akhirat. Sekarang ni memang kena kan? Kena. Tapi Tuhan tak boleh elok dah orang macam tu. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tiba kita pula nak berkeras, sedangkan kita ni abdi, hamba, fakir. Dan Allah Ta'ala suka orang yang bersifat bi'afwin, suka memaafkan. Melainkan kalau dia buat ada sifat tu, dia menambah dia izan, kemuliaan. Insan tu akan jadi mulia bila dia suka memaafkan. Itu maksudnya. Kemudian tidak seorang itu bersikap tawaduk kerana Allah, melainkan Allah Ta'ala mengangkat kedudukannya. Bila dia tawaduk ni, rafa'ahullah, Ta'ala angkat martabat makin tinggi, makin tinggi. Baik, sekarang persoalan dia, macam mana nak dapat sifat tawaduk? Kita buka lah, kita Arab, kita Jawi, kita apa sekalipun, kita dah tahu dah. Tawaduk sifat yang paling mulia. Macam mana nak hasilkan dia? Itu persoalan dia. Pertama kena tahu ta'rif dia. At-tawaduk al-haqiqiyu ialah ma kana nasyi'an min syuhudil azamati rabbih. Itu keadaan dia. Tawaduk yang sebenarnya dia jadi nasyian, dia timbul dalam kalbi kita, dia jadi disubur bila nasyian an syuhudil azamati rabbi, daripada dia memandang kalbi, dia memandang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Bila kalbi dia tepat musyahadah, ketika itu dia dapat sifat tawaduk. Ya. Mafhum mukhalafah ni, kalau hati dia tidak mengadap dan merasakan kebesaran haibat Tuhan yang maha dahsyat, dia takkan dapat sifat tawaduk. Ya, dia terbuka baru dia terkejut. Macam tuan-tuan lah ya, dia orang satu orang ni, dia jenis apa, suka cengilat bekerja. Dalam pejabat dia mengilat dia tak perasan satu hari tu bos datang dulu kat pejabat, bos duduk daripada atas perhati dia kerja. Wah, dia buat temerang ni. Bila dia nampak je bos, macam rasa dia kan, dia tengah gurau-gurau tadi, dia nampak je bos, terus dia kaku kan. Dia nampak bos, alah, bos ada bunuh berubah terus tu. Bila dia nampak dia bos, terus berubah terus. Faham tak? Begitulah kalbi kita. Bila dia nampak dia kebesaran Tuhan dikasyaf, dia mukasyafahkan, pop, dia akan berubah. Selama kalbi itu tidak dimukasyafahkan, mata hati dia menghadap Tuhan, dia takkan berubah, dia lalai. Sebab itu penting ini kita mencari jalan kasyfin.
Sebab tu dalam makrifat dia ada dua tu. Kalau makrifat basic peringkat tauhid am dipanggil mengenal bid dalil. Ya, dalil Quran, hadis, dari nakal atau dalil akli. Tu ngaji sebab 20 kan, untuk membina akidah. Untuk naik lagi satu martabat yang kita bincang ni dipanggil mengenal, selepas daripada dalil dipanggil bikashfin, dengan pembukaan dalaman. Ya, dia tahu tapi kadang dalam dia tak berapa terbuka, tak berapa sedar, tak berapa perasan dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan melihat tapi tak perasan. Sekarang nak buka keperasaan syuur qalbi, atau perlu dia tembak dengan alat dia untuk membuka. Ialah lapas-lapas azkar, sebab zikir semua menunjukkan ada asma, sifat, af'al Tuhan. Ya, semua zikir yang kita gunakan menunjuk kebesaran, keagungan, kehebatan Tuhan. Dan dikumpulkan semua tu asma dia, awsaf sifat dia dalam dipanggil apa? Iaitulah zikir dipanggil Sultanul Azkar, raja segala zikir. Apa dia? Ismullahil A'zam. Allah tu kalimah paling besar. Dia sebut Allah. Apa nama Allah? Isim. Dia tunjuk pada apa? Musamma zat. Bila zat dia yatasib bersifat, dia masuk semua. Dia sebut Allah je. Allah lah yang apa? Maha besar. Dia pemberi, dia penarik, segala-galanya. Dia yang berkuasa, dia mengawal, dia mengatur, dia memiliki, semua masuk. Waktu zikir betul-betul mula hazar tepat tergentak tu akan terasa kebesaran. Bila perasan kebesaran Tuhan, pum, dia akan tunduk. Dia akan tunduk kan? Dia tunduk dapat tawaduk yang sebenar. Dia hasil daripada syuhud azamah. Ya. Saya selalu buat misal, sebab ada berlaku dulu. Tuan guru saya, Tuan Guru Haji Hashim, dia lepas daripada salat asar di pondok, dia akan baca kitab Tafsir An-Nasafi. Ya. Dia tengah baca kitab sedap dengan pompa-pompa, tiba-tiba dengar suatu suara memberi salam. Ya. Assalamualaikum. Siapa tu suruh hentak suara tuan? Orang Melaka dia kenal tu. Kalau salam macam tu siapa dia tuan? Assalamualaikum. Jawab tuan. Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Tuan Haji Wahid pada salam dia tu, Assalamualaikum tuan, gitu. Ya, dia pun suara lain macam cara dia salam. Bila Tuan Guru Haji Hashim tulis je, dia tengok Tuan Guru Haji Wahid bagi salam, tunggu dia tutup kitab. Faham? Itu sama-sama Tuan Guru tu. Ya, sebab Tuan Guru Haji Wahid ni bukan sekadar ilmunya, pangkat dia, kewalian dia, karamat dia banyak tuan. Ya, dia berjalan pernah putus minyak di tengah sawah padi, dia suruh anak murid dia ambil air. Murid dia kata nak tuang kat tangki minyak ke tangki minyak dia, tangki minyak, aku suruh tuang aja. Digarang tadi tuang, style dia jalan. Tuan-tuan boleh buat try buka tangki minyak tu air. Tak jenuh orang bohol kan, habis dia punya head melengkung. Ya, tu karamat dia. Nak ceritakan apa? Bila seseorang ternampak orang yang lebih hebat daripada dia, dia akan tunduk. Ya. Anak kita yang sulung dalam rumah, kita tak ada rumah kan, mak dengan bapak keluar rumah, siapa tekong? Yang sulung tu lah, adik-adik 3 orang dia jenjek pun, bukan main lagi. Dia tengah sedap-sedap bully adik dia, bapak dia buka pintu dia keluar je, macam dia terpandang, dia terus senyap. Bapak dia kata, wah tekong kau. Lalu dia tunduk. Sebab apa? Nampak. Bila nampak aja, nampak siapa yang lebih besar. Sebab tu wajib bagi kita usahakan supaya kalbi kita dapat musyahadah. Dia panggil nampak perasaan kalbi dengan Tuhan. Terbuka tu makin dia akan tunduk. Itu makna banyakkan zikrullah sehingga rasa kemanisan dia yang membawa kepada gerun hati kepada Allah. Dan bila hati itu gerun bertapak di kalbi kita, confirm dia akan tawaduk, dia akan tunduk. Sebab dia tahu dia lebih besar daripada dia. Ada kaedah yang digunakan oleh Sufiyah, iaitulah pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja an awsaf bi nafsi an la yukhrujan kulliyan. Selama kalbi kita tak dapat memandang merasa kebesaran Tuhan, dia tidak mungkin boleh mengeluarkan sifat kekejian secara total. Sebab bila dia pump hati dia betul terasa, baru ketika dia tunduk dan akan dapatlah sifat mahmudah yang dia hajati sangat untuk menghiasi kalbi kita. Kemudian ma'zadallahu amran bi'afwin illa izzan ila akhi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Wa inna khairul hamd. Subhanallah.
Oh.